Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nariza binti Zain, nombor matrik 289153. Saya akan membentangkan berkenaan tajuk kedudukan dan cabaran Undang-Undang Islam di Malaysia. Okey, untuk makluman semua, Undang-Undang Islam di Malaysia merupakan salah satu perkara asas yang perlu kita titik beratkan dalam memahami sistem perundangan Islam di Malaysia secara kolektif. Pentadbiran kepada perundangan Islam di Malaysia telah melalui beberapa fasa modifikasi sehingga menjadikan Undang-Undang Islam pada hari ini telah diguna pakai di Malaysia. Walaupun masih perlu kepada beberapa pindaan bagi mengukuhkan serta memantapkan pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia dan seterusnya meletakkan Undang-Undang Islam setanding ataupun lebih tinggi daripada Undang-Undang Sivil. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan latar belakang Undang-Undang Islam di Malaysia. Okey, semua mengetahui Islam adalah merupakan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada nabi kita yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam juga telah bertapak di Malaysia semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maka dari situ wujudlah bentuk undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka yang dipengaruhi oleh syariah Islam di Melaka. Okey, setelah British datang menjajah Malaysia, maka pada masa itu British telah berusaha memperkenalkan sistem undang-undang yang dibawa daripada tanah airnya iaitu British untuk diguna pakai sebagai undang-undang bagi semenanjung Tanah Melayu pada waktu itu. Sebelum kedatangan penjajah di Tanah Melayu, Undang-Undang Islam ni sebenarnya telah pun diterima dalam istiadat ataupun adat masyarakat tempatan. Kedua-dua bentuk adat yang utama ini iaitu satu adat pepatih dan yang kedua adat temenggung. Oleh itu daripada situ dapat kita rumuskan atau kita simpulkan bahawa undang-undang yang dilaksanakan pada ketika itu adalah undang-undang Islam yang memang sememangnya telah diubah suai oleh adat Melayu. Kedatangan Islam pada waktu itu bukan sahaja mengubah sosial budaya dan pemikiran masyarakat tempatan di Kepulauan Melayu, bahkan ianya telah membawa perubahan dari sudut perundangan dan juga pentadbiran negara. Seterusnya, undang-undang yang diguna pakai sehingga kini terdapat 4 undang-undang iaitu yang pertama Undang-Undang Keluarga Islam, yang kedua Undang-Undang Harta Pusaka, yang ketiga Undang-Undang Jenayah Islam dan yang keempat adalah Undang-Undang Zakat. Slide seterusnya adalah berkenaan dengan teori dan juga konsep Undang-Undang Islam di Malaysia. Okey, kuasa yang dijalankan oleh kerajaan mestilah mempunyai asas ataupun sokongan daripada sumber yang sah. Tanpa bukti yang jelas, seseorang yang melakukan kesalahan tidak boleh dihukum. Dan apabila berhadapan dengan undang-undang, setiap konsep mestilah mempunyai persamaan. Seterusnya, struktur, dimensi dan elemen dalam Undang-Undang
Islam di Malaysia. Tanah Melayu melaksanakan undang-undang Islam dalam kehidupan masyarakat sebelum kedatangan penjajah lagi. Pemikiran masyarakat terhadap pentadbiran dan juga perundangan berubah setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Islam merupakan agama bagi Persekutuan Malaysia. Perkara ini telah dijelaskan dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan. Okey, setiap orang berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya tertakluk pada fasal 4. Okey, undang-undang negeri pula berhak untuk mengawal dan menyekat mana-mana kepercayaan agama di kalangan penganut agama Islam. Dalam perkara 12/2, setiap kumpulan agama boleh menubuhkan sebarang institusi bagi pendidikan dan tidak boleh didiskriminasikan atas alasan agama, terutamanya yang berhubung dengan pentadbiran undang-undang. Di Malaysia mempunyai 3 zaman kedudukan Islam, iaitu zaman pra-penjajah, semasa penjajahan dan juga selepas penjajahan. Seterusnya, mari kita lihat pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Beberapa skop undang-undang syariah di Malaysia telah digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan tahun 1957. Perkara yang digariskan adalah perkara 3/1 tentang Islam adalah agama rasmi negara. Tetapi ia tidak merujuk kepada aspek keagamaan dalam upacara rasmi dan telah membawa pada pendepatan. Dalam pendepatan tersebut dijelaskan undang-undang Islam ni yang dibenarkan adalah undang-undang keluarga, Baitumal, zakat, fitrah, harta, wakaf, masjid dan juga jenayah yang melibatkan keluarga Islam. Mahkamah Syariah sebenarnya mengawal perkembangan ajaran agama dan perkara yang berkaitan fatwa. Perlembagaan Persekutuan juga mempunyai bidang kuasa yang terhad ke atas agama Islam. Okey, seterusnya saya akan berkongsi berkenaan isu-isu yang berkaitan. Terdapat 2 isu. Isu yang pertama adalah isu daripada hak keagamaan negara. Isu kedua adalah isu kenegaraan Islam. Okey, saya kupas dulu untuk isu dari hak keagamaan negara. Agama Islam mempunyai prinsip iaitu kebebasan dalam beragama, bermaksud tiada paksaan dalam memilih agama dan perbezaan yang wujud dalam agama diterima. Kebebasan beragama juga disebut dalam perkara 3/1, iaitu menunjukkan kebebasan agama diberikan kepada umat Islam dan bukan Islam, tetapi ianya bukanlah mutlak. Dalam perkara 11/4, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri diberi kuasa untuk meluluskan undang-undang yang mengawal agama bukan Islam di kalangan orang Islam. Ini bermakna orang Islam boleh menyebarkan agama Islam di kalangan umum, manakala orang bukan Islam tidak boleh menyebarkan agama mereka di kalangan orang Islam. Kebebasan beragama adalah aspek yang dijamin di dalam perlembagaan, iaitu di dalam bab kebebasan asas yang merangkumi kebebasan bersuara, berhimpun dan juga hak milik. Okey, untuk isu yang kedua iaitu isu kenegaraan Islam. Okey, dalam era sekarang ni banyak isu berkaitan Islam dalam perlembagaan telah dibincangkan, iaitu peruntukan Islam dalam perlembagaan yang mempunyai kesan membatalkan atau mengurangkan kandungan sekular negara. Selain itu, terdapat juga penafian yang Malaysia adalah sebuah negara yang sekular.
Salah satunya ialah status institusi raja. Status ini sukar dinafikan kerana kerajaan beraja mempunyai hubungan rapat dalam hal ehwal Islam. Justru itu, Tunku Abdul Rahman telah menarik semula isu negara sekular pada tahun 1984 dan dengan itu Malaysia bukan lagi negara sekular. Dengan erti kata lain, sekular ini bermaksud negara tidak mempunyai agama rasmi, tiada peruntukan didikan agama dan tiada penasihat keagamaan. Okey, seterusnya slide adalah berkenaan kekuatan dan juga kelemahan undang-undang Islam di Malaysia. Okey, untuk kekuatan, Mahkamah Syariah bebas dari campur tangan Mahkamah Awam sejak pindaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988. Mahkamah Syariah juga telah terpisah dari Jabatan Agama Islam ataupun dipanggil sebagai Majlis Agama Islam sejak dari awal tahun 1990-an. Permasalahan ini mengenai pertindihan ataupun konflik bidang kuasa yang berlaku pada masa dahulu telah pun diatasi. Undang-undang asas telah digubal seperti undang-undang keluarga, jenayah, keterangan dan prosedur seperti zakat, wakaf, wasiat dan juga undang-undang tersebut telah dijadikan undang-undang yang berasingan. Okey, untuk kelemahan pula, penafian pengurusan politik Islam iaitu politik mempunyai peranan yang sangat dalam perkembangan ataupun kemerosotan pengurusan dan juga pemerintahan Islam. Juga dapat dilihat kepelbagaian parti politik di Malaysia adalah disebabkan oleh amalan demokrasi yang tidak dapat mengawal ataupun menghalang apabila berlaku pertelingkahan dalam sesebuah parti politik. Ini memberi kesan negatif kepada masyarakat. Pada masa kini, konflik antara parti politik yang berbeza telah mencapai tahap bahaya dan boleh menyebabkan perpecahan antara masyarakat. Ia juga berisiko menjatuhkan sistem politik demokrasi Malaysia dari sistem yang berasas demokrasi terbuka yang meletakkan Islam dan umat Islam di bawah konsep kesaksamaan agama dan juga masyarakat lain. Okey, seterusnya kelemahan kes jenayah semakin meningkat seperti kes zina, rogol, berjudi, minum arak, mencuri, membunuh, rasuah, perbuatan khianat juga semakin berleluasa. Semua masalah ini akan menghalang semua usaha-usaha kerajaan dan juga masyarakat untuk membangunkan pentadbiran dan pemerintahan Islam di Malaysia. Okey, seterusnya saya ingin membuat cadangan penambahbaikan untuk undang-undang Islam di Malaysia. Terdapat 8 cadangan. Yang pertama, meningkatkan kuasa Mahkamah Syariah dalam pengurusan harta orang Islam, di mana pada masa ini Mahkamah Syariah hanya berkuasa dalam menentukan pecahan dalam faraid sahaja. Tidak diberikan bidang kuasa sepenuhnya mengenai hal-hal berkaitan pengurusan harta pusaka Islam. Seterusnya, cadangan kedua, pengubalan undang-undang mengenai wasiat dan pentadbiran aset juga hendaklah diserta dengan syarat ataupun hukum berkenaan zakat dan fitrah, baitumal dan wakaf. Yang ketiga, meningkatkan latihan pendidikan hakim dan peguam syariah supaya lebih komprehensif. Yang keempat, menubuhkan sistem mahkamah syariah berpusat. Yang kelima,
bagi undang-undang jenayah, hukuman terhadap pesalah syariah perlulah diperketatkan, kerana dari apa yang kita lihat, hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jenayah syariah adalah rendah berbanding hukuman kepada penjenayah di peringkat mahkamah sivil. Seterusnya, yang ke-6, memastikan semua keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah tersedia secara umum dan tertakluk kepada semakan mahkamah tinggi ataupun organisasi bebas. Yang ke-7, mendapatkan hak yang lebih besar kepada wanita dalam sistem perundangan Islam. Dan cadangan yang terakhir adalah memperbaharui aspek undang-undang keluarga Islam, contohnya mengawal poligami, perkahwinan kanak-kanak dan penceraian untuk melindungi hak wanita dengan lebih baik. Seterusnya, dapat disimpulkan terdapat usaha yang telah dilakukan pada peringkat persekutuan untuk menyelaras dan juga menyeragamkan undang-undang Islam di Malaysia. Mewujudkan undang-undang Islam yang seragam adalah perlu supaya masyarakat Islam di Malaysia tidak lagi merasa tidak selesa ketika berhadapan dengan kes-kes yang terpaksa dikemukakan kepada pengadilan mahkamah syariah. Pelbagai usaha perlu dibuat untuk meningkatkan lagi pentadbiran hukum syara di mahkamah syariah supaya hukum syara dapat diterima sebagai undang-undang yang adil dan saksama oleh semua orang di Malaysia. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.